Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi geng. Okey geng, hari ni aku nak bawa. Semalam Lokman Adam dan juga Wan Mahusin ada buat satu program lah sesama depa geng-geng UMNO kan. So aku tertarik dengan depa punya perbincangan dan juga soalan-soalan yang ditujukan kepada Wan Mahusin dan juga disambung kepada Lokman Nur Adam. Dan aku sangat-sangat best depa punya perbincangan dan juga luahan depa, dan depa flashback balik daripada Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, dan sehingga kan daripada dulu duk kata PAS dianak tirikan oleh Mahathir, oleh UMNO BN zaman Mahathir. Dan apabila dah puluhan tahun apa semua, tiba-tiba PAS ni teman-teman ni Mahathir awang PAS memaafkan segalanya apa yang dibuat oleh Mahathir. Malah yang mati syahid yang disebabkan ketaksuban terhadap Hadi Awang, dan juga disebabkan terlalu taksub dengan apa yang amanat Hadi Awang. Lepas tu yang daripada sisi Mahathir pula kan, sehingga menentang PAS sesat, PAS segala-galanya, sehinggalah PRU 15 baru ni pun mereka bertembung sesama, dan hinggalah Mahathir hilang deposit. Dan apabila Mahathir dah tak ada tempat untuk bergantung, pun dia pergi carilah parti PAS, dan dia bergantung dengan parti PAS. So hari ni kita boleh dengar Wan Mahusin akan menceritakan soal parti PAS dan Tun Dr. Mahathir. Juga disambung dengan Lokman Adam, Lokman Adam akan bawa soal Felda, soal anak Muhyiddin, dan soal Peguam Muhyiddin. Satu lagi, Peguam Muhyiddin bahkan akan dikutip ni. Sekarang ni ada tiga pimpinan besar, tiga pimpinan di dalam Perikatan Nasional, di Awang, Budi Yassin, Mahathir. Tiga-tiga ni ada kes mahkamah. Mereka menjadi kluster mahkamah. Dan Mahathir sebabkan dia saman Anwar Ibrahim dah serahkan bukti kepada mahkamah. Petonaskan soal apa. Dan baru-baru ni beberapa hari lepas, mahkamah tidak izinkan, mahkamah dah tak bagi bahan bukti yang disediakan oleh Anwar Ibrahim tu kan kepada Mahathir. Mahkamah tak bagi. So Mahathir kena buat kerja sendiri lah, kena cari sendirilah. Dan satu lagi, orang ni Ibrahim Zaid Hamidi. Orang depa sekarang ni depa bersama. Tiga orang sedang bergabung untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim dan untuk nak menjatuhkan Zahid Hamidi, untuk nak menjatuhkan kerajaan hari ni. Jadi mungkin yang terdekat adalah Budi Yassin. Okey, sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Adam dan Wan Mahusin. Jom sama-sama kita dengar. Sejarah panjang pemimpin ulung Tun Mahathir ni yang banyak memberi pujian kepada ramai orang. Walaupun perseteruan dan perselisihan pandangan pendapat antara PAS dengan Tun Mahathir ni dengan isu memalinya, dengan banyak lagi isu tentang definisi kefahaman tentang perjuangan Islam itu, pencanggahannya itu begitu luas. Tetapi akhirnya 2023 menyaksikan bahawa mereka terpaksa akur, dan empat negeri yang dipanggil SG4 ni, empat negeri ini telah mengangkat Tun Mahathir sebagai penasihat bagi kononnya nak membawa lebih kemajuan. Jadi pada pandangan anak muda lah, yang mungkin tak pernah nampak, tak pernah hidup pada zaman tu, taktik apa yang sedang dimainkan? Baik, saya orang Kelantan. Di Kelantan seringkali menggunakan alasan Kelantan dianak tiri. Lama ya jadi anak tiri? Lama. Mahathir digelar sebagai Maha Fir'aun. Mahathir digelar sebagai Maha Zalim. Dan punca kemunduran Kelantan ini dikatakan berpunca daripada Tun Mahathir. Titik permusuhan, perpecahan umat Islam dan bangsa Melayu itu bermula daripada zaman pemerintahan Tun Mahathir dengan Tun Guru Haji Hadi. Yang mana di Kelantan, Terengganu ada solat dua imam, kenduri orang UMNO, orang PAS tak pergi, daging sembelihan orang Islam haram, orang UMNO haram dimakan, kahwin dengan imam UMNO kena kahwin lagi. Ini berpunca pada zaman itu. Kahwin lagi ke kena nikah lagi? Nikah lagi. Kena nikah lagi. Bukan kahwin lagi. Kena nikah semula. Nikah semula. Bukan nikah lagi. Nikah semula. Bukan lagi ya. Itu zaman itulah zaman, kalau saya lah, zaman hitam lah untuk Islam dan Melayu. Zaman Mahathir tu yang keluarnya fatwa Haji Hadi,
yang menyatakan bahawasanya perlembagaan ini adalah perlembagaan penjajah, menentang perlembagaan ini dikatakan jihad, mati pula mati syahid, berlaku peristiwa memali. Jadi ini berpunca daripada politik Tuk Guru Haji dengan Tun Mahathir. Mereka bukan sahaja berperang dari segi siasah, bukan berperang sahaja dari segi politik, tetapi dia berperang melibatkan akidah. Ini punca dia. Antara Tun Mahathir dengan Tuk Guru Haji, Presiden PAS dan Presiden UMNO ketika itu bergaduh bukan kerana siasah semata-mata, tetapi lebih kepada akidah. Bagaimana budaya kafir mengkafir keluar. Dan walaupun saya tidak berada aktif ketika itu, mungkin kanak-kanak lagi, tetapi sejarahnya catatan begitu, ya. Jadi pada hari ini PAS menganggap Mahathir ini dulu sebagai Firaun, sekarang ini sebagai dewa. Dulu apa tak kata, sekarang apa tak puji. Apa yang Mahathir buat, pemimpin-pemimpin PAS terpaksa akur. Termasuklah Mahathir melaksanakan proklamasi Melayu, yang mana PAS menentang Melayu satu ketika dahulu. Yang dikatakan UMNO ini laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan dalam kalanganku orang yang asabiyah. Itu penentangan PAS terhadap Mahathir, kerana Mahathir dan UMNO ketika itu menjunjung Melayu. Berbeza dengan PAS yang berjuang atas nama Islam. Atas alasannya Islam ada Melayu, Islam ada Cina, Islam ada India. Tetapi oleh kerana pada hari ini Mahathir bukan lagi Fir'aun bagi mereka, Mahathir sudah menjadi dewa, apa yang Mahathir buat diterima. Tidak ada bantahan daripada ahli, tidak ada bantahan daripada kepimpinan. Dia berbeza dengan UMNO. UMNO nak bergabung dengan Pakatan Harapan, apa berlaku? Masing-masing bagi idea, masing-masing bagi pandangan, masing-masing bagi komentar. Kan? Tetapi bila berlaku kepada PAS, diam 1000 bahasa. Itu Datuk. Jadi PAS terpaksa menerima apa yang dilakukan oleh Mahathir, seperti mana mereka menerima Mahathir zalim, Mahathir Fir'aun dan sebagainya. Mahathir membuat satu proklamasi Melayu, akhirnya mereka pergi mencari Mahathir. Bukan Mahathir yang pergi ke jumpa Tuk Guru Haji, tapi Tuk Guru Haji bersama sekutunya pergi jumpa Mahathir, menghadap Mahathir. Dan ada komen menyatakan bahawasanya kalau dulu Fir'aun itu Nabi Musa pun pergi menghadap Fir'aun, takkanlah PAS tak boleh pergi menghadap. Saya kata itu perkara yang sedang ditunggang oleh mereka. Jadi hari ini lihatlah, terutamanya pengundi-pengundi muda, generasi seperti saya, orang-orang muda, lihatlah politik pada hari ini, apa yang berlaku antara PAS dengan UMNO satu ketika dahulu bukan hanya tertumpu kepada siasah, tetapi lebih kepada akidah. Hari ini apa yang Mahathir lakukan, mereka akan puji, mereka akan sanjung. Dan ada ura-ura Mahathir akan menjadi calon di Kemaman pula. Adakah ia akan memberikan satu perubahan landscape politik PAS itu sendiri, yang mana mereka terpaksa walak, ataupun mereka dengan suka hati, suka rela untuk menerima pemimpin seperti Tun Mahathir itu. Kalaulah anda boleh menerima Tun Mahathir dalam keadaan begitu, maka inilah bukti bahawasanya PAS bukan agama. PAS adalah parti siasah yang sebelum ini kita faham bahawasanya kalau lawan PAS itu lawan agama, lawan PAS itu tak boleh masuk syurga. Ini buktinya bahawasanya PAS dah bersama dengan Mahathir, yang mana Mahathir dahulu adalah musuh agama bagi mereka. Dan hari ini apa berlaku kepada politik negara kita yang melibatkan Mahathir dan PAS, rakyat boleh buka mata. Inilah adalah satu sandiwara ataupun lakonan politik yang telah pun memberi kesan besar kepada politik tanah air, yang sekarang ini mereka sedang wujudkan dengan budaya politik. Saya yakin dan percaya selepas ini ada fatwa-fatwa baru yang akan keluar setelah Mahathir betul-betul bersama dengan PAS. Okey,
cerita Tuan Mahathir nak bertanding di Kemaman ni kononnya pantas dinafikan oleh pimpinan-pimpinan PAS pada petang tadi dah keluar di portal mereka menafikan akan kebenaran cerita ni. Tapi tak apalah, itu mungkin dia sendiri cerita, dia sendiri nafikan. Itu memang biasa. Baik, Tuan Lokman, selepas 12 hari berkempen, suasana kempen aman-aman, damai, tiba-tiba semalam bila kluster mahkamah datang ke Pelangai, wah, tiba-tiba suasana menjadi panas di Pelangai. Kalau kita tengok perkara pertama apa yang dia sebut malam tadi yang menjadi bualan ialah tentang kononnya ada ahli-ahli adun daripada Barisan Nasional yang dikatakan dah siap sedia untuk melompat sekiranya PN diberi kemenangan. Ramai adun-adun yang dah siap untuk melompatkan tidak adanya Akta Lompat Parti di Pahang. Komen Datuk Lokman. Saya nak beritahu mereka boleh terus bermimpi. Kan? Kerana hari ini kalau insya-Allah lah, kalau ditakdirkan kita menang di Pelangai ni, insya-Allah kita akan ada 17 dan mereka ada 17. Tetapi jumlah sokongan daripada rakan-rakan Pakatan Harapan ada 8. So daripada 17 tu mereka perlukan sekurang-kurangnya 9 lah daripada UMNO. So, dalam erti kata lain, esko kerajaan negeri ni pun ada yang akan lompat. So di mana datang logiknya? Saya nak beritahu rata-rata ahli Dewan Undangan Negeri Pahang ini, mereka ni cukup rapat dengan Datuk Seri Wan Rosdi. Kan? Dan di Pahang ni Datuk Seri Wan Rosdi ni jaga dengan cukup baik. Peruntukan wakil rakyat senang, mudah dapat. Dan kemudian bantuan daripada pusat pun alhamdulillah setiap apa yang berlaku di kawasan Dewan Undangan Negeri, kita di pusat pun bantu, kerajaan PMX pun bantu, negeri pun bantu, kan. Jadi kalaulah hari ini mereka dah tahu tidak ada peluang untuk Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan pusat, habis kuat dia boleh yakinkan Syed Saddiq saja seorang, Syed Saddiq seorang je Kawan baik yang boleh melompat, walaupun dia tak mengaku dia melompat, tapi tak apalah, prinsip. Yang telah melompat daripada menyokong PMX, menyokong duduk di bangku pembangkang, dah tak nampak peluang nak menukar kerajaan di peringkat persekutuan. Apa kejadahnya nak jadikan kerajaan negeri Pahang yang hari ini dah betul-betul molek sehaluan dengan kerajaan persekutuan, tiba-tiba menjadi kerajaan negeri yang berbeza dengan kerajaan persekutuan. Maka banyak peruntukan-peruntukan tak dapat disalurkan. Sedangkan hari ini kita tengok di Pahang di bawah pemerintahan Datuk Seri Wan Rosdi ni, lebih 200 juta dibelanjakan untuk rumah generasi kedua Felda. Kemudian jalan-jalan kampung yang diluluskan oleh Datuk Seri Zahid melalui KKDW. Lepas tu Fahmi Fazil juga telah membantu dalam usaha untuk menyelesaikan masalah capaian internet di Felda-Felda. Sekarang ni di 3 Felda ni pun sudah ada Starlight, antara yang awal sekali mendapat Starlink. Dah ada Starlink dah. So bagi saya lah, mereka ni kerengga yang tak pernah berhenti daripada berusaha untuk menebuk atap. Sebenarnya yang mereka sebenarnya takut sangat ni ialah kerana mereka pun ada kawan-kawan kat dalam sana, kan. Kita pun tahu ada deep state di 1-2 tempat. Mereka dah dapat maklumat orang macam Raziz Jidin akan menjadi kluster mahkamah. Orang macam siapa lagi Sanusi pun, kan, untuk kes REE ni pun nampak gayanya peluang dah semakin cerah. Itu hari dah dapat beberapa tuduhan disebabkan menghina kebawah-duli. Pujian. Itu hari dah dapat pujian, kan, kerana menghina kebawah-duli Tuanku Sultan Selangor. Kemudian ni satu berita gembira untuk Muhyiddin. Mungkin Muhyiddin lepas yang 4 ni, tapi itu pun sedang dirayu
Dan silap-silap boleh lekat balik kalau kertas pertuduhan itu tidak cacat selepas ni. Kan? Tetapi ada berita yang lebih mengembirakan. Wah, ini Ada berita yang lebih mengembirakan. Yang lari itu pun kita dah tahu kat mana. Yang melarikan diri itu pun kita dah tahu kat mana. Yang ini yang membuat Muhyiddin berpeluh. red notice dah keluar. Sebab red notice dah keluar. Dah keluar. Alhamdulillah red notice dah keluar. Sebab the moment menantu Muhyiddin ni balik je ke Malaysia, semua benda akan terbarai. Kan? 2 orang ni satu menantu, satu peguam. Ya, semua akan terbarai. Terbarai dalam erti kata lain, semua rahsia Muhyiddin ni semua di tangan menantu dia. Oh gitu. Semua deal-deal ni semua melibatkan menantu dia. Kan? Ini yang mereka ni sebenarnya berpeluh sangat. Dan jangan terkejut kalau 1-2 hari nanti tiba-tiba peguam Muhyiddin pula akan dikutip. Ini berkait-kait ni. Berkait-kait. Itu sebabnya zaman pemerintahan Muhyiddin Mahathir, dia tidak mahu Roger Ng ni dibawa balik untuk menjadi Jadi saksi jadi saksi dibicarakan dalam negara ni. Sebab ada lebih 100 lebih nama yang menerima duit daripada 1MDB. Kan? Yang menerima duit daripada Goldman Sachs. Yang telah membantu Goldman Sachs membantu Jolo untuk melakukan penipuan, menyeleweng duit 1MDB. Dan sikit hari lagi kita akan tahu salah seorang daripadanya orang yang cukup rapat dengan Muhyiddin. Barulah benda ni akan terbongkar. Maknanya kluster mahkamah ni dia bukan makin mengecil dia akan Dia makin membesar. membesar. Makin membesar. Ni belum kita cerita tentang Anwar Musa lagi, belum kita cerita tentang Hamzah lagi, belum cerita yang lain-lain. Kita baru cerita yang sikit ni je. Ambil sikit ni dulu. Ambil yang dekat je dengan Muhyiddin. Kan? Yang ni yang mereka hari ni cuba nak mengalihkan punching bag. Sekarang kita duduk hentam-hentam Muhyiddin, dia cuba nak pergikan supaya orang balon Mahathir. Padahal Mahathir ni walaupun dia dilantik menjadi penasihat kepada SG4 dia tak membawa sebarang kesan. Dia tak membawa sebarang kesan. Ianya hanya untuk divert attention daripada Muhyiddin yang hari ni sudah image dia dah tercalar teruk. Lebih-lebih lagi bila menantu dia lari, kan? Dia nak cuba divertkan pergi ke Mahathir. Itu yang keluar cerita Mahathir nak bertanding di Kemaman. Tak ada. Mahathir takkan bertanding di Kemaman. Tak pernah Kalau Mahathir nak bertanding, dia akan bertanding di Langkawi. Kan? Sebab apa? Sebab PAS pun bukan bodoh. Takkan PAS nak bagi kursi dah tentu dia boleh menang dekat Kemaman tu nak bagi kat Mahathir. Betul. Kan? PAS pun tak bodoh. Kalau bagi pun sebab terhutang budi kot. Ada something dah hadiah, mungkin ada hadiah yang diberikan, mungkin dia akan ambil peluang ini. Kalau Mahathir boleh counting dengan calon yang telah dibatalkan kemenangan dia tu. Itu lain cerita kan. Okey, Wan. Ya. Okay, geng. Alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan Wan Mahusin dan juga Luqman Adam. Alhamdulillah, kita pun faham kan. Kita nampak satu persatu. Dan kita mengharapkan keadilan untuk rakyat akan ditegakkan dan akan terbongkar dengan izin Allah. Semua ni dengan izin Allah. Yang penting, kerajaan hari ni kena berusaha untuk keadilan rakyat. Of course, hang dah puluhan tahun hang berkuasa, hang dah sakau, hang dah seludup, hang dah sedut segala-galanya. Sekarang ni dah bila orang kata kekuasaan itu tidak diturun kepada anak-anak hang, cucu-cucu hang ataupun mukris ke siapa orang-orang hang, tidak diturunkan. Sebab tu Mahathir agak gelabah. Disebabkan generasi dia, legasi dia dah habis. Tak ada orang sambung legasi Mahathir ni, tak ada orang sambung. Jadi sebab itulah dia rasa gundah gulana. Melainkan kalau legasi Mahathir ni disambung oleh anak dia menjadi menteri, anak dia menjadi timbalan menteri ataupun anak dia mukris
ke Mazani ke siapa ke boleh jadi menteri, boleh jadi apa-apa jawatan di dalam kerajaan sehingga mampu, sehingga kiamat. Mahathir dia tua pun dia boleh lena. Tapi disebabkan dia dah tua, tapi legasi politik dia tidak disambung oleh anak-anak dia, malah anak dia ditolak oleh rakyat Malaysia, ditolak habis, hilang deposit waktu pilihan raya, dan juga PRN hari tu pun, sehingga PRN tak bertanding. Faham tak? Dia tahu memang dia lemah. So disebabkan itulah Mahathir ni Mahathir dia terpaksa pergi cari tempat untuk dia bernafas. So walaupun tahu mana dia pernah hentam PAS, dia pernah kafirkan PAS, dia pernah, dan PAS pun pernah maha Fir'aunkan Mahathir, pernah segala apa dia tak pernah kata dekat Mahathir kan. Dan Mahathir pula apa dia tak pernah kata dekat Adi Awang kan. Last Allah atok depa bersama. Tapi kena ingat daripada Pakatan Harapan, tak kiralah DAP, Amanah, PKR, tak pernah kafirkan PAS, tak pernah hina PAS, tak pernah ni mengkafirkan lah apa semua. Tak pernah pun kita mengkafirkan PAS. Tapi PAS duk mengkafirkan kita, duk mengkafirkan DAP, duk mengkafirkan pengundi-pengundi dia juga, pimpinan-pimpinan yang ada di dalam Pakatan Harapan dan juga pimpinan. Sehingga kan Hadi Awang kata apa? PKR menentang Al-Quran. Cuba hampa PKR tengok. Sehingga kan haram masuk api neraka menyokong PKR, menyokong Pakatan Harapan, menyokong BN. PKR tengok kan. Daripada sisi dia tak, macam di antara BN dengan PAS pula, BN tak pernah kafirkan PAS. Hanya PAS saja mengkafirkan BN. Tinggalkan BN tak baca Quran, BN tak semayang, BN semayang tak cukup. Dan sekarang, nilailah sendiri. Kita nak kata macam mana lagi? Inilah, kita tahu, ini adalah politik. Politik ni, dulu bergaduh, tiba-tiba boleh jadi kawan. Tapi disebabkan hipokrit dia, disebabkan kegilaan kuasa, kegilaan nak raih undi, kegilaan duk nak raih tempat, nakkan kedudukan, nakkan kuasa, nakkan segalanya, baik pun jilat pilah. Jadi itulah, of course, orang siapa-siapa ni, siapa-siapa yang menonton, dia akan kata, alah, tengok PKR dengan Zahid Hamidi, apa PH tak kata dekat BN. Yes, macam-macam kita kata. Tapi kita tak ulangkan balik. Kita disebabkan yang di Pertuan Agong yang okey, sama-sama tubuh kerajaan. So kita masing-masing rendahkan ego dan bersama. So permohonan maaf kepada semua dah buat sesuatu sebelum tertubuhnya kerajaan. Kita tak pernah kafirkan, no. Habis-habis pun kita kata dia punya sakau, dia punya rompak, dia punya salah guna kuasa dia selama ni. Dan pada aku, sebelum ni Zahid Hamidi tak pernah pun jadi Perdana Menteri. Habis-habis pun dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri kan. Waktu zaman Najib tu lah kan. Yang sebelum-sebelum ni yang duk salah guna kuasa, yang gila kuasa, yang menggunakan kekayaan sakau sana, majoriti Perdana Menteri. Tak mana cuba hampa tengok Mahathir 22 tahun. Anak-anak dia bukan jutawan. Anak-anak dia billionaire je. Billion. Kan? Lepas tu turun kepada Pak Lah. Lepas tu turun kepada Najib. Lepas tu turun kepada dekat Mahathir balik. Turun kepada siapa pula? Turun kepada Muhyiddin Yassin. Tengok Muhyiddin Yassin 17 bulan. Jana Wibawa, projek tu, projek ni. Anak-anak menantu Hamzah Zainuddin duduk di dalam kabinet Muhyiddin. Dapat sakau minyak masak. Dalas kan, segala projek-projek macam Lokman Adam cakap tadi, segala pengurusan projek-projek yang Muhyiddin, menantu dia handle. Menantu handle apa-apa segala projek di dalam kabinet. Macam Lokman Adam cakap tadi. Kan, turun kepada Ismail Sabri. Walaupun Ismail Sabri, alhamdulillah sampai hari ini tak ada pun pertuduhan terhadap Ismail Sabri. Tapi Ismail Sabri pun dikontrol oleh Muhyiddin Yassin. Total 33 bulan tu kerajaan Perikatan Nasional, sebab Muhyiddin Yassin yang kontrol segalanya. Sehingga kita dengar peruntukan Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin nak 50%, dan peruntukan timbalan Perdana Menteri. Ini ni anak Mahathir hak yang bongkarkan sendiri. Mukhlis sendiri hak yang cakap peruntukan macam Perdana Menteri untuk Ismail Sabri. Muhyiddin Yassin minta tu, dan minta tu luluskan projek ni, luluskan itu, luluskan ini, macam-macam. Cuba tengoklah kan, mendakwa Muhyiddin Yassin ni ketua pengarah SPRM yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Jadi alhamdulillah
Kan? Satu persatu Allah akan tunjuk. Cuba bayangkan duit yang masuk ke dalam akaun parti bersatu. Oh. Baru parti hang baru 2 tahun je duduk di dalam kerajaan. Baru 2 tahun lebih je. Bayangkan duit berapa ratus juta masuk dalam akaun bank dia. Kan? Sebab tu baru ni ke 4 kes digugurkan. Dan alhamdulillah akan dibuka balik ni. Kan? Akan dibuka balik dan dia mohon pula di NAA. Aku akan buat lagi satu video soal orang respon terhadap permohonan Muhyiddin Yassin untuk nak minta di NAA lagi 4 ke 3 pertuduhan yang ada ke atas kepala Muhyiddin Yassin. Okey, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Minta maaf banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Kita tunggulah SPRM akan, kita mengharapkan menantu dia ni dah sebab notis merah dah keluar, kita mengharapkan, kita tunggu kan, insyaAllah akan kantoi, akan terbongkar segala-galanya. Okey, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Entahkan maaf untuk hang. Assalamualaikum.